Okey, kita sambung. Kita pergi pada task keempat. Task yang terakhir untuk lab 6. Okey. Okey, kalau kita baca di sini, apa yang kita nak buat ialah kita nak cari frekuensi. Okey. Cari frekuensi ni macam dalam statistik lah. Okey. Contoh problem statement dia lah, create the complete Java program which determine the number of odd and even integers based on the 10 integers entered by user. Kita ada 10 nombor integer, okey, yang dimasukkan oleh user. Okey, sekarang kita kena kira berapa banyak nombor ganjil dan berapa banyak nombor genap di antara 10 nombor tadi. Okey. Jadi ini kita nak kira frekuensi. Okey, ini contoh programming dia. Kita tengok Kalau kita tengok sampel output dan sampel input dia, okey, dia masukkan 10 nombor integer. Dia masukkan nombor 33, 21, 40, 58, 96, 65, 70, 17, 84 dan 32. Jadi ada 10 nombor. Jadi nombor-nombor yang tu dimasukkan secara random. Ada nombor odd iaitu nombor ganjil dan ada nombor even iaitu nombor genap. Okey. Jadi sampel output dia ialah dia akan kira bilangan nombor genap, number of even integers 6. Number of odd integers 4. Okey. Dia kira dari antara 10 nombor tadi. Okey. Jadi cuba kita lihat programming dia. Okey, ini programming dia. Ya, kemudian saya letak line number. Okey. Okey, kita pergi line 6 Okey, line 6 ni dia declare satu array yang bersifat integer. Nama array tu ARR. Okey, R. Array sebenarnya R je Kemudian array tu size dia 10. Okey. Jadi ini declare and create. Okey. Kemudian dia declare dua jenis variable iaitu even. Okey, dia setkan even kosong. Bermaksud frekuensinya kosong. Belum ada lagi. Kita belum kira berapa ekor nombor genap. Okey, dia setkan kosong saja. Dan nombor ganjil pun dia setkan kosong. Belum tahu berapa ekor nombor ganjil. Berapa biji nombor ganjil, tak tahu lagi. Okey, jadi kan dia tulis kat sini initial value for odd and even counter. Okey. Okey. Kemudian ada arahan yang tulis seperti berikut iaitu enter 10 integers, press enter after each integer entered. Okey. Dia suruh masukkan 10 integer. Kemudian tekan enter selepas setiap kali kita masukkan integer. Okey, ini tak ada masalah. Jadi kita lihat soalan baris 11. Baris 11 ni dia nak buat looping untuk for. Okey, dia mulakan dengan indeks kosong dan berakhir dengan indeks yang terakhir lah. Okey, setiapnya naik 1. Okey, ini tak ada masalah. Okey, apa yang dia nak masukkan? Dia masukkan semuanya nombor 10 tadi, 10 nombor integer tadi. Dia masukkan ke dalam array. Okay. So, oleh kerana yang dimasukkan tu integer akan jadi next int. Okay. Ingat, yang dia nak masukkan tadi dimasukkan ke dalam variable array. R ni array dia lah. Kenapa ada I? Sebab dia sejenis array. Okay. Kemudian, macam mana kita nak tahu nombor tu nombor genap atau nombor ganjil? Kita tahu kan, kalau R tadi kita moduluskan dengan 2 berbaki kosong. Kalau berbaki kosong bermaksud dia adalah nombor genap. Jadi nombor genap tadi dia akan bilang satu biji. Asal kosong kan? Kosong campur 1 dah jadi sebiji nombor genap. Macam tu. Kan rumus untuk sum kan, sum equal to sum plus variable kan, tapi untuk frekuensi kita punya rumus ialah plus 1. Okay, sum
even equal to even plus 1. Kalau kita nak cari frekuensi. Kalau cari sum, sum to sum plus variable. Okay, kalau nak cari frekuensi, belakangnya plus 1. Okay. Jadi nombor frekuensi tadi, frekuensi even number, kita buat even plus 1. Even number tadi kita set orang kosong. Sebab ada kosong biji. Kosong biji nombor genap. Okay, sekarang ni kalau sesuatu nombor di dalam array tadi, dimoduluskan dengan 2, berbaki kosong, bermaksud nombor itu nombor genap. Jadi nombor genap tadi akan ditambah 1. Tetapi sekiranya berbaki 1, ini berbaki kosong kan, sekiranya berbaki 1, dia akan dikategorikan sebagai nombor ganjil. Jadi nombor ganjil tadi pun akan ditambah 1. Okay. Kita akan buat salah satu lah. Sama ada di atas if ni atau di bawah else ni. Okay. Dan benda ni akan berulang. Sebab for kan berulang. Okay. Jadi setiap satu kali nombor nak masuk, dia akan check satu per satu. At the end, okay, 4 habis di sini, di line 17. Jadi line 4 ni daripada line 12 sampai line 17. Kemudian selepas dia check semua line, okay, sebanyak 10 line, dia check 10 looping, dia baru dia buat kesimpulan. System.out.print line, number of event, okay, berapa biji. Dia kira lah daripada sini. Number of odd, berapa biji. Okay. Dia ambil daripada sini. Okay. Jadi ini contoh untuk kira frekuensi. Jadi kesimpulannya ialah kamu kena tahu rumus untuk kira frekuensi. Rumus untuk kira frekuensi, belakang dia mesti plus 1. Okay. Itu sajalah. Jadi kamu boleh modify. Okay, modify coding ni. Cuba kita lihat checkpoint 4. Write a Java program that will prompt user to enter 10 integers. The integer will be stored in an array named mylist. Nama array itu mylist. Then display number of integer that greater than 5. Yang ini untuk greater than 5 Okay, kalau greater than 5, kamu kena modify lah. Di sini. Di sini. Okay. Jadi kamu boleh buat satu nama greater than 5 plus 1. Kalau tak greater than 5, letak kat sini. Dia akan kira di sini. Okay. Itu kamu modify supaya jadi macam ni. Okay. Dia masukkan nombor. Lepas tu expected output dia number of integer greater than 5 ada berapa biji? 6 biji. Okay, cuba buat. Okay, so ini assignment yang kamu kena buat. Jadi kamu kena buat checkpoint 3, checkpoint 4. Bila kena hantar, saya akan umumkan dalam Telegram nanti. Okay. Kita habiskan di sini.